Salam sejahtera, saya Jafila Rosmi, Kadmetik I2420785. Saya ingin menyampaikan tentang seorang tokoh negara yang bukan sahaja hebat dalam sukan, tetapi juga sangat memberi inspirasi dari segi kepemimpinan, yaitu Datuk Lancana. Kemudian perjalanan hidup beliau, kejayaannya itu tidak datang dengan mudah, banyak cabaran dan kegagalan, tetapi beliau sentiasa bangkit dan terus berusaha. Beliau bukan sekadar saja bintang dunia, yang lebih penting beliau menunjukkan ketabahan, disiplin dan semangat juang yang luar biasa sepanjang kejayaannya. Kemudian perjalanan hidup beliau, kejayaan itu tidak datang dengan mudah, banyak cabaran dan kegagalan, tetapi beliau sentiasa bangkit dan terus berusaha. Akhirnya daripada kisah ini boleh belajar dari nilai kepemimpinan yang mampu memberi motivasi dan membina jati diri dalam diri kita semua. Bagi kepemimpinan, gaya kepemimpinan yang memberi inspirasi, yaitu meningkatkan motivasi dan semangat juang. Kepemimpinan merupakan inspirasi, beliau membangkitkan semangat untuk terus berusaha walaupun berdepan berbagai cabaran. Oleh itu, meningkatkan prestasi dan kejayaan jangka panjang dengan inspirasi yang berterusan. Dalam individu dan organisasi, beliau dapat mencapai matlamat yang lebih tinggi secara konsisten. Seterusnya, menggalakkan kerjasama dan keharmonian. Gaya kepemimpinan ini dapat membantu mewujudkan suasana kerja yang saling menyokong dan harmoni dalam kumpulan. Bagi menggalakkan pembangunan potensi diri, pemimpin inspirasi membantu individu untuk mengenal dan mengembangkan bakat serta kebolehan mereka. Seterusnya, memupuk sikap positif dalam menghadapi perubahan. Beliau dapat membantu individu dan organisasi menyelesaikan diri dengan cabaran atau perubahan. Selanjutnya, meningkatkan kepercayaan diri dan keyakinan. Pemimpin yang memberi inspirasi keyakinan orang lain, mereka mampu mencapai kejayaan. Akhir sekali, membantu membina image dan reputasi yang baik. Kepemimpinan inspirasi yang konsisten boleh meningkatkan credibility dan image positif di sebuah organisasi atau komunitas. Salam sejahtera, nama saya Angelina Jeremiana Simon, nombor kad matrik I24207-698. Dan di sini saya membentangkan tentang jenis gaya kepimpinan dan kesan kepimpinan Datuk Lim Chor Wei. Yang pertama adalah jenis gaya kepimpinan Datuk Lim Chor Wei. Datuk Lim Chor Wei mengamalkan gaya kepimpinan teladan, iaitu kepimpinan melalui contoh, di mana beliau memimpin bukan melalui arahan ataupun kuasa, sebaliknya melalui tindakan, disiplin dan sikap profesional yang ditunjukkan sepanjang kerjaya sebagai atlet. Kesungguhan beliau dalam latihan, pematuhan terhadap peraturan serta komitmen tinggi terhadap sukan badminton menjadi contoh kepada rakan pasukan dan atlet muda. Selain itu, beliau juga menunjukkan ciri kepimpinan yang berorientasikan diri ataupun self-leadership, di mana beliau mampu mengawal emosi, motivasi dan hala tuju diri sendiri walaupun berada di bawah tekanan yang tinggi. Ketekunan beliau bangkit selepas kekalahan dan kecederaan mencerminkan kepimpinan yang berasaskan ketahanan mental dan keazaman diri. Untuk kesan kepimpinan pula, dari segi kesan kepimpinan Datuk Lim Chor Wei, kepimpinan Datuk Lim Chor Wei, beliau telah memberikan kesan positif yang besar kepada dunia sukan dan masyarakat. Dalam bidang badminton, beliau menjadi sumber inspirasi kepada atlet muda untuk berdisiplin, bekerja keras dan tidak mudah untuk berputus asa. Sikap profesional dan semangat juang beliau membantu meningkatkan
image sukan badminton Malaysia di peringkat antarabangsa. Di peringkat masyarakat pula, kepimpinan beliau berjaya memupuk nilai seperti ketabahan, kesabaran dan semangat patriotisme dalam kalangan masyarakat Malaysia. Walaupun tidak pernah memenangi pingat emas Olimpik, kepribadian dan kepimpinan beliau tetap dihormati dan diiktiraf sebagai lambang kejayaan dan ketekunan seorang atlet negara. Sekian, terima kasih. Hai, selamat sejahtera. Saya Farhana binti Majin, nomor metrik I242078434. Seterusnya, antara cabaran yang dihadapi oleh Dato' Lee Chong Wei sebagai salah seorang pemimpin negara ialah yang pertama, kecederaan yang berulang. Sepanjang karirnya, Dato' Lee Chong Wei sering mengalami kecederaan seperti di bahagian lutut, kaki, dan belakang. Kecederaan ini memberi kesan kepada prestasi dan juga tempo pemulihan yang panjang. Namun begitu, beliau tetap meneruskan latihan dan kembali bertanding untuk menunjukkan tahap ketabahan dan disiplin yang tinggi. Cabaran yang kedua ialah persaingan yang sengit. Dato' Lee Chong Wei perlu berhadapan dengan pemain bertaraf dunia seperti Lin Dan dan juga Chen Long. Oleh itu, persaingan yang sengit ini menuntut beliau untuk senantiasa meningkatkan tahap kecerdasan, strategi, dan teknik. Tekanan untuk menang dalam setiap perlawanan besar merupakan cabaran mental yang besar. Cabaran yang ketiga pula ialah keletihan fizikal akibat jadwal kejohanan yang padat. Sebagai pemain elit dunia, beliau terpaksa menyertai banyak kejohanan antarabangsa dalam masa yang singkat untuk kekalkan ranking. Contohnya, beliau sering menyertai kejohanan berturut-turut seperti All England, Super Series, dan kejohanan dunia dalam masa yang singkat. Oleh itu, jadwal yang padat menyebabkan keletihan fizikal dan meningkatkan risiko kecederaan. Namun, beliau tetap komited dan mewakili negara. Selain itu, Dato' Lee Chong Wei juga menghadapi cabaran dalam kontroversi doping dan penggantungan. Itu pada tahun 2014, Dato' Lee Chong Wei terlibat dalam kontroversi doping dan dikenakan penggantungan sementara. Isu ini memberi kesan yang besar kepada reputasi, emosi, dan juga kerjaya beliau, walaupun akhirnya dibenarkan kembali bertanding. Pengalaman ini merupakan cabaran yang besar dari segi mental dan psikologi. Cabaran Dato' Lee Chong Wei yang seterusnya ialah kritikan awam dan juga media. Sebagai ikon sokan negara, setiap kekalahan beliau dalam pertandingan akan menjadi tumpuan dan juga menerima kritikan daripada orang ramai. Tekanan daripada harapan yang tinggi rakyat Malaysia boleh menjadikan setiap perlawanan satu beban emosi yang berat untuk dipikul. Cabaran yang keenam pula ialah kegagalan dan kehampaan tidak mencapai target. Walaupun berjaya memenangi banyak kejuaraan antarabangsa, Dato' Lee Chong Wei tidak pernah memperoleh pingat emas Olimpik. Kegagalan mencapai sasaran utama ini menyebabkan kekecewaan yang mendalam. Namun, beliau tetap bangkit dan meneruskan usaha. Pada peringkat awal kerjaya, Dato' Lee Chong Wei datang daripada latar belakang keluarga yang sederhana. Beliau telah berdepan dengan pelbagai tekanan untuk berjaya demi membantu keluarga dan membuktikan kebolehan diri. Cabaran ini membentuk sikap berdikari dan semangat juang yang kuat dalam dirinya. Sebagai kesimpulannya, seperti yang kita lihat, seorang pemimpin inspirasi tidak semestinya berasal daripada atau memiliki jawatan yang tinggi. Dato' Lee Chong Wei membuktikan bahwa kepimpinan boleh ditonjolkan melalui sikap, tindakan, dan pengaruh positif, walaupun tanpa memegang jawatan formal dalam organisasi. Seterusnya, beliau juga membuktikan kepimpinan melalui teladan. Dengan cara beliau menunjukkan contoh kepimpinan melalui disiplin, kerja keras, dan komitmen yang tinggi sepanjang karier beliau, sekaligus menjadi model kepada atlet dan masyarakat. Kemudian, nilai ketabahan menjadikan beliau tokoh inspirasi. Ketabahan beliau menghadapi kecederaan, kekalahan, dan tekanan membentuk kekuatan mental yang luar biasa serta memberi inspirasi kepada ramai pihak. Kemudian setiap cabaran yang dihadapi oleh Dato' Lee Chong Wei tidak melemahkan beliau, tetapi membantu menguatkan motivasinya. Hal ini kerana setiap cabaran yang telah dihadapi tidak mematahkan semangat beliau, sebaliknya menjadi dorongan untuk terus berusaha dan memperbaiki diri. Oleh itu,
Setiap kejayaan Dato' Lee Chong Wei juga telah mengangkat image negara. Banyak pencapaian beliau di peringkat antarabangsa telah mengharumkan nama negara Malaysia dan meningkatkan martabat sukan negara di mata dunia. Dan yang terakhir ialah kepimpinan beliau juga relevan untuk generasi muda. Hal ini karena nilai kecekalan, disiplin, dan semangat tidak berputus asa yang ditunjukkan Dato' Lee Chong Wei sangat sesuai dijadikan teladan oleh generasi muda dalam mengejar kerjaya.